Penyebutan pertama tentang film di Vietnam adalah dalam edisi 1898 Nam Cai Review apabila sebuah iklan telah dibuat untuk tayangan film di sebuah istana seorang governor. Sinema Vietnam pada awalnya bermula pada tahun 1926 di mana beberapa buah film dokumenter pendek telah pun dibuat. Rangkaian pawagam film Vietnam yang pertama adalah Indochine Films et Cinema milik Perancis dengan Société des Cinéastes des Indochine. Pada tahun 1927 pula, sebanyak 33 buah pawagam telah dibina di Vietnam. Semasa American War masih aktif di Vietnam, industri film Vietnam telah terbagi kepada dua buah kawasan, yaitu Utara dengan Selatan. Sementara Republik Demokratik Vietnam telah membuat film yang bertemakan nasionalisme dan sebuah lagi film animasi. Film Vietnam masih diteruskan sehingga Reformasi Dong Moi 1986 dan standar sinematik Vietnam semakin meningkat. Kemajuan ekonomi di sebuah negara selalunya dapat mengembangkan pelbagai sektor dan bidang perfilman juga tidak ketinggalan. Kalau kita melihat di negara Vietnam, ekonomi mereka lebih kepada pertanian, namun semua itu sudah berubah dan pelbagai bidang ekonomi juga berangsur maju seperti perindustrian dan perkhidmatan. Ketika peperangan, negara Vietnam pernah bagi pada dua, iaitu Selatan dan Utara. Utara dipegang oleh komunis. Kedua bahagian ini mengamalkan cara ekonomi yang berbeza. Seperti Vietnam Utara, ekonomi mereka lebih kepada sosialis. Bila ekonomi negara bagus, rakyat mempunyai pekerjaan dan mempunyai sistem gaji yang baik. Negara akan mempunyai kuasa beli yang tinggi. Dalam industri filem, ini akan memberikan keuntungan kepada pembikin filem. Pada tahun 2019 sahaja di Vietnam, keuntungan filem melonjak naik pada 30.6 juta USD pada suku tahun yang pertama. Ini membuktikan bahawa perkembangan sinema di Vietnam pada tahap yang baik. Salam sejahtera. Saya akan membentangkan dari segi filem di Vietnam juga memberi impak dari segi sosial. Contohnya dalam filem Chung Tu Mung Sun yang pada 1960 yang berkaitan dengan isu sosial, iaitu prasangka sosial yang itu menyentuh kepada sebuah keluarga. Kebanyakan filem di Vietnam juga dipengaruhi dengan sosial masyarakat di Vietnam itu sendiri. Bermula dari tahun 1990, industri perfilman di Vietnam bertambah merosot. Kesannya, kadar peratusan industri perfilman di Vietnam jatuh mendadak dengan sebanyak 80%. Ini disebabkan oleh film cetak rompak yang dijual dengan harga yang rendah di pasaran. Pada pertengahan tahun 2000, beberapa isu seperti peralatan untuk penggambaran telah dinaik tarafkan dengan tujuan untuk menyertai film festival antarabangsa. Namun, film industri di Vietnam masih bergerak dengan kadar yang perlahan. Pengarah filem mainstream yang kami pilih untuk pengarah Vietnam adalah Nguyen Quang Dung. Beliau mula terlibat dalam dunia pengarahan semasa berada di sekolah lagi, iaitu Sekolah Teater and Cinema Vietnam. Antara filem beliau yang berjaya meraih kutipan yang terbanyak adalah seperti Blood Moon Party, 177 bilion Vietnam dolar, iaitu bersama dengan 7.6 juta USD. Kejayaan tersebut telah meletakkan filem Blood Moon Party ini sebagai top 3 filem yang agak historik dari segi box office di Vietnam. Karya Nguyen Quang Dong yang banyak bertemakan filem cinta dan remaja. Disebabkan beliau seorang mainstream director, ciri-ciri tersebut akan lebih menangkap ramai penonton untuk menonton filem beliau. Filem Go Go Sisters 2018, arahan beliau yang diadaptasi dari filem Korea Selatan yang bernama Sunny antara filem beliau yang mendapat sambutan tinggi. Nguyen Quang Dong seringkali menggunakan teknik warna dalam filem beliau yang melambangkan keceriaan, keremajaan dan sudah pasti berunsur jenaka. Babak pada filem Go Go Sister 2018 ini menunjukkan situasi sedih yang ditemani warna biru bagi menandakan sedih dan sunyi. Babak lain di dalam filem yang sama pula menunjukkan penggunaan warna biru ketika masyarakat kampung sedang berkumpul. Penggunaan warna biru dan sejuk di sini menunjukkan kemasyarakatan, kesatuan dan keharmonian sesebuah masyarakat. Komposisi pada babak ini adalah depth of field dan balance and symmetry. Subjek yang berada di tengah-tengah frame dan bokeh yang terhasil membantu penglihatan penonton untuk fokus dengan subjek yang menunjukkan perbualan mereka adalah akar dalam filem tersebut.
kamera movement long take pula antara kamera teknik yang kelihatan di dalam filem beliau. Penggunaan long take selama 56 saat dalam babak ini berfungsi untuk mendedahkan wajah karakter yang akan terlibat dalam filem tersebut. Teknik kamera Nguyen Quang Dong ternyata menjadikan beliau seorang director yang hebat di Vietnam. Nguyen Trinh Thi merupakan seorang independent filmmaker yang dilahirkan pada tahun 1973 di Hanoi, Vietnam. Beliau telah membuat filem yang memperingatkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang telah berlalu sebagai sebuah alternatif untuk mendedahkan kebenaran kepada audiens mengenai sejarah yang tidak jelas ataupun tidak tertulis. Kebanyakan filem beliau bertemakan sosio-budaya. Beliau telah mempersembahkan filmnya yang bertajuk Letters from Panduranga di Carriage Works. Film ini berkisahkan tentang perancangan untuk membina 2 buah loji tenaga nuklir negara yang pertama di wilayah Ninh Thuan. Nguyen bertujuan untuk mendedahkan maklumat yang tidak jelas kepada audiens. Tema yang beliau sering libatkan dalam filmnya adalah tentang sejarah, kebenaran, dan juga topik yang tabu. Dalam film Letters from Panduranga, tema yang dikaitkan adalah tentang pelbagai aspek sejarah dan juga keadaan yang berkaitan dengan masa silam hingga masa hadapan. Sebenarnya saya akan membentangkan dari segi sinematografi dalam filem. Filem yang kami kaji adalah Song to the Front yang dibuat oleh direktur Nguyen Trinh Thi yang merupakan seorang direktur bebas yang berasal pada Hanoi. Terdapat pergerakan kamera sungguh baik, bergerak 360 darjah dan sangat lancar. Oleh demikian, sepatutnya teknik-teknik seperti ini dimanfaatkan oleh pembuatan filem sekarang untuk menghasilkan filem yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Itu saja pembentangan saya.